Masjid Nurul Sa'adah, khususnya pegawai-pegawai masjid, tuan, puan-puan, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ini, bagi siapa yang ada kitab, kita akan tengok pada tajuk mencuri harta ahli keluarga, muka surat 89 dan 90. Siapa yang ada buku yang tulisan Rumi boleh tengok muka surat 89 dan 90. Kalau 89 tu nombor 70, mencuri harta ibu bapa atau sebaliknya. Apa hukum mencuri harta mak kita, harta ayah kita, atau sebaliknya? Sebaliknya maknanya curi harta anak boleh tak? Kan? Anak banyak sangat harta, ada 2.6 bilion. Boleh tak ayah curi sikit, mak curi sikit? Boleh tak? Contoh. Ataupun ayah kita kaya, Tan Sri, tak dapat 1 bilion, kita sebagai anak tak apa, ambil sikit lah. Kan? Setakat ambil sekeping, ayah tak sedar pun. Tak, macam zaman kecil-kecil dulu lah, tuan-tuan saya tak tahu buat ke tak, saya pun tak buat. Anak kita lah kan, dia ambil sekeping, dompet tebal, kita pun tak bilang. Apa hukum ayah atau ibu curi harta anak dia, ataupun anak curi harta ayah dan ibu dia? Itu satu senario dalam kes hukum mencuri harta ahli keluarga. Yang keduanya antara suami isteri. Apa hukum? Boleh tak suami curi harta isteri dia? Isteri doktor pakar, gaji 30,000 sebulan. Setakat aku ambil 500, dia tak berasa pun. 500 tu bolehlah tukar exhaust, besar sikit. Contoh. Ataupun isteri curi harta suami. Minta duit nak beli ikan, dia bagi RM10 je. Nak beli ikan apa RM10? Dia pun tunggu masa suami masuk bilik air mandi, dia pergi ambil sekeping RM50. Nak beli ikan ke, nak beli bedak ke, beli apa-apa ke, apa hukum dia? Itu kita akan bincang pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, kita mulakan yang perkara yang ke-70 itu, yakni mencuri harta ibu bapa atau sebaliknya. Seseorang anak yang mencuri harta atau barangan ibu bapanya hingga ke atas. Hingga ke atas maknanya kalau anak curi harta mak ayah dia, ataupun cucu curi harta tok ataupun nenek dia, datuk atau nenek dia, ataupun cicit curi harta moyang dia, itu maksud ke atas. Okey, ke atas. Atau ibu bapa mencuri harta atau barangan anak dia hingga ke bawah. Sama juga. Bawah, anak dia ke, cucu ke, cicit, menghala ke bawah. Maka jawapan dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Tak boleh dikenakan hukuman hudud kerana didapati kesamaran tentang hak milik di antara kedua belah pihak. Kes ini merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Kan? Anta, kamu ni, wa maluka, dan harta benda kamu, li abik, milik ayah kamu. Kan, milik ayah kamu. Ini disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Sebagaimana yang kita sebut banyak kali dah, tuan-tuan jangan salah faham. Al-Mughni adalah kitab mazhab Hanbali. Dia bukan mazhab Syafi'i. Okay? Mazhab Syafi'i Mughni juga, tapi Mughni Muhtaj. Mughni juga. Dia beza dia alif lam dia. Kalau mazhab Hanbali Al-Mughni, Muhtaj ada. Itu mazhab Syafi'i, dikarang oleh Khatib Syarbini. Itu salah satu kitab mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan dengar Al-Mughni li Ibn Qudamah, itu adalah mazhab Hanbali. Tapi hadis ni juga dipakai oleh ulama Syafi'iyah untuk mengatakan bahawa wujudnya syubhah, wujudnya keraguan. Bermakna kalau ibu atau ayah dia curi harta anak dia, atau anak dia curi harta mak dengan ayah dia ke atas ataupun ke bawah, maka tak boleh dikenakan hukuman hudud. Tak boleh dikenakan hukuman hudud.
Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah tak boleh potong tangan. Tak boleh potong tangan. Tapi hukum dia apa? Adakah dia halal ataupun harus bagi keluarga mencuri harta ahli keluarga dia, ataupun haram? Itu yang kita nak tahu. Okey? Sebab lain tu kena beza. Kalau satu-satu benda tu tak dikenakan hukuman hudud, tak semestinya dia halal ataupun tak semestinya dia harus. Dia mungkin haram, tapi hudud dia tak kena. Faham kan? Sebab tu kalau tuan-tuan ingat di Kelantan, bila suami yang meliwat isteri dia tidak dikenakan hukuman hudud, heboh satu negara. Jadi kontroversi. Sebab apa kontroversi? Sebab ada pihak yang tak berapa pandai undang-undang syariah ni, dia nak ulas. Ataupun dia pandai sebenarnya, dia saja nak spin, nak bagi orang pening. Dia kata kerajaan Kelantan menghalalkan suami untuk liwat isteri dia. Ini kerajaan yang zalim. Ini jahat tuan-tuan. Dia bukan masalah halal atau bukan masalah boleh liwat isteri. Liwat isteri haram. Hukum dia haram liwat. Cuma ada syubhah. Dia ada syubhah. Haram tetap haram. Tapi hudud kena ke tak kena, dia ada syubhah. Pasal apa syubhah? Sebab isteri tu milik suami. Bila milik, dia ada syubhah. Dia sama sebagaimana tuan-tuan curi harta kerajaan. Sama je. Kena hudud tak? Tak kena. Tapi tidak bermakna halal. Bukan bermakna boleh tuan-tuan curi. Tuan-tuan tak boleh curi. Haram curi harta kerajaan. Tapi hudud tak boleh kena. Pasal apa? Sebab harta kerajaan, dalam harta kerajaan tu ada hak kita. Kan? Ada hak kita. Tapi kita nak curi tak boleh. Dia harta kerajaan. Pasal apa? Sebab dia public fund. Duit orang ramai. Dana awam. Cuma dalam dana awam tu ada sedikit persen hak kita. Menyebabkan ada syubhah. Sebab tu hudud tak kena bagi siapa yang curi harta kerajaan. Tuan-tuan jangan mengaji sekerat dengan saya. Tuan-tuan keluar ke aja, boleh curi harta kerajaan sebab tak kena potong tangan. Janganlah begitu, haram. Kan? Katalah tuan-tuan curi apa? Kan? Harta kerajaan ni katalah tuan-tuan berkenan tengok Proton perdana besi baru kan? Model baru, ni 2.4 Accord, Honda Accord kan? Tuan-tuan curi. Pasal apa? Berkenan. Wah, cantiknya. Kereta tu kereta siapa? Kereta Menteri Besar. Kan? Hak kerajaan, hak milik kerajaan. Maknanya bila hak milik kerajaan, persen kita ada. Bila harta, nama je harta kerajaan, persen kita tu ada. Jet peribadi sultan, jet peribadi agung. Tuan-tuan curi. Kan? Hukum dia haram. Tapi tak boleh potong tangan. Pasal hak milik tu ada sikit hak kita. Kena faham yang tu. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap bab hudud ni, tuan-tuan kena hati-hati. Jangan buat terus melompat kepada kesimpulan tanpa kita memahami susur galur perbincangan dalam undang-undang hudud. Baik, itu satu yang kita nak bincang malam ni, iaitu hukum dan juga hukuman mencuri antara ayah dan ibu dengan anak. Yang kedua, yang nombor 71 itu mencuri harta isteri atau sebaliknya. Boleh tak suami curi harta isteri atau isteri curi harta suami? Seseorang suami yang mencuri harta atau barangan isterinya atau sebaliknya, ada 3 aqwal. Ada 3 pendapat, 3 qaul. Qaul yang pertama, pendapat yang pertama ialah suami yang mencuri harta isteri dia atau sebaliknya boleh dikenakan hudud. Ada ulama kata boleh kena hudud. Suami curi harta isteri kena potong tangan, isteri curi harta suami pun kena potong tangan. Sebab apa? Dia kata kerana perhubungan di antara suami isteri dengan akad nikah adalah satu perjanjian bahawa suami itu akan memberi nafkah kepada isterinya, dan hubungan di antara suami isteri dengan sebab akad nikah itu tidak menggugurkan hukuman hudud ke atas suami yang mencuri harta atau barangan isterinya atau sebaliknya. Itu pendapat pertama. Maknanya sama je. Suami curi harta isteri kena potong tangan, isteri curi harta suami pun kena potong tangan.
Jadi hubungan suami isteri itu akad nikah itu dia tak menjejaskan apa-apa, dia tak mengubah apa-apa. Sama je sebagaimana curi harta benda orang lain. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata apa? Suami atau isteri yang mencuri harta atau barangan salah seorang daripadanya tidak boleh dikenakan hudud, kerana isteri itu berhak mendapat nafkah daripada suami dia. Kan? Bila suami wajib bagi nafkah kepada isteri, tiba-tiba isteri curi harta suami dia, maka tak boleh kena hudud. Sebab pada harta suami itu ada hak isteri. Bagaimana yang kita cerita tadi lah, macam harta milik kerajaan. Sama. Dan suami pula dia kata berhak untuk menahan isterinya tetap tinggal di rumah, yang ini tak boleh keluar dari rumah, dan suami juga berhak melarang isterinya membelanjakan hartanya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata dua-dua pihak ni tak boleh kena. Suami curi harta isteri tak kena hudud, isteri curi harta suami tak kena hudud. Yang isteri tak kena hudud kita faham dah. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, kita dah terima bahawa isteri dia ada hak pada harta suami. Bila dia curi harta suami dia, dia tak kena. Sebab ada hak dia. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang kita tak berapa nak fahamnya, sebab kita tak familiar dengan pendapat yang kedua ni, ialah macam mana pula suami ni dia terlepas daripada hudud kalau dia curi harta isteri. Pendapat yang kedua ni tuan-tuan, dia tak popular dalam masyarakat kita, tapi kita belajar. Dia kata sebab suami boleh larang isteri daripada guna harta dia. Tapi pendapat ni dia tak sama dengan pendapat kita yang kita berpegang kepada mazhab Syafi'i di Malaysia. Sebab di Malaysia, suami tidak berhak untuk menghalang isteri dia daripada menggunakan harta dia. Tak boleh. Hak isteri itu hak dia. Itu hak dia. Contoh ini, katalah isteri kita ada ayah, mana pak mentua lah, kan? Ayah mentua kita. Ayah mentua kita ni dia dah pakai motor buruk. Isteri kita nak bagi hadiah motor baru, kan? Berapa motor baru? RM5,000. Harga dia RM5,000. Kita duk tengok, baik bagi kat aku RM5,000. Kan? Kita nak kira gitu. RM5,000 ni kalau bus skirting kat kereta cantik tau. Kita kira gitu lah. Bus spoiler kat belakang, kan? Bus spoiler kat depan, skirting apa semua cantik. Kalau RM5,000 aku ambil. Ni bagi ke ayah dia, dah ada dah motor, buat apa? Kita pun halang isteri kita daripada guna harta dia untuk dia bagi pada ayah dia. Boleh ke tak boleh? Dalam pegangan kita dalam mazhab Syafi'i di Malaysia ni tuan-tuan sekalian, suami tak berhak untuk halang isteri dia daripada menggunakan harta dia. Isteri kita dia kerja, kan? Dia jadi cikgu sekolah, gaji RM7,000 sebulan, dia ada duit. RM7,000 sebulan, dia tak usik duit dia. Sebab duit dapur semua duit suami, duit anak sekolah duit suami. Isteri tak usik duit dia. RM7,000 sebulan, dia ada dah RM100,000 lebih dah. Dah kahwin dengan kita RM100,000 lebih. Jadi daripada RM100,000 lebih, dia nak ambil RM5,000, cabut RM5,000 nak bagi dekat ayah dia. Maka yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i tak boleh halang, tuan-tuan sekalian. Tapi pendapat yang kedua ni, yang terasing daripada apa yang kita pegang di Malaysia ni, ialah dia kata suami boleh halang. Tapi kita belajar jugalah pendapat ni. Sebab kita nak tahu kenapa ulama-ulama ni dia ada banyak pandangan. Jadi pendapat yang kedua kata suami berhak larang. Tapi saya cerita awal-awal kepada tuan-tuan bahawa pendapat yang kedua ni dia tak sama dengan apa yang kita pegang di Malaysia. Baik, pendapat yang kedua kata boleh halang. Lepas ni orang Taman Sejahtera pakai tukar mazhab lah. Dia tutup bawah, dia tunjuk yang pendapat yang kedua. Ni hang tengok ni, aku boleh larang hang. Dia kata gitu, boleh larang. Dah, ini pendapat yang asing. Tapi tak apalah, kita belajar. Boleh. Mana ada pendapat yang kata suami boleh larang. Sebab tu kalau tuan-tuan bergaul dengan masyarakat asing yang beragama Islam, tuan-tuan boleh tengok macam-macam pendapat. Tuan-tuan boleh tengok cara ibadat kita berbeza, kan? Cara penghayatan berbeza. Pasal apa tuan-tuan? Pasal masalah pendapat-pendapat yang berbeza di antara mazhab. Malah mazhab sendiri pun, dalam satu mazhab pun kadang-kadang ulama mazhab yang sama juga berbeza pendapat.
Yang ketiga tuan-tuan sekalian, yang ni lebih mirip kepada kita di Malaysia. Yang ketiga ni, suami mencuri harta atau barangan kepunyaan hak milik isteri dia, boleh kena hudud. Boleh kena hudud. Kerana suami tidak mempunyai hak dalam harta atau barangan kepunyaan isteri dia. Dalam kes ini, isteri yang mencuri harta atau barangan kepunyaan suami tidak boleh dikenakan hudud, kerana isteri itu mempunyai hak milik harta atau barangan suaminya dengan nafkah yang wajib diterimanya daripada suaminya. Jadi pendapat yang ketiga ni dia lain sikit. Yang ni lebih mirip kepada kita di Malaysia, iaitu suami ambil harta isteri tak boleh. Curilah, makna curi. Kalau dia redha tak apa. Dia redha tak apa. Tapi zaman sekarang ni rasanya semua pakat redha belaka kan. Yang penting dapat suami dia, betul tak? Tengok berapa ramai anak-anak kita sekarang bila dia kahwin. Mas kahwin berapa? Hantaran berapa? 10,000. 10,000 tu agak-agak pengantin lelaki, duit pengantin lelaki berapa? Kadang-kadang tak ada satu pun. 10,000 tu duit perempuan semua. Pasal apa? Hak lelaki mana simpan duit? Nak bela motor lah, begitulah, beginilah. Budak lelaki, kita tahu lah, yang duk simpan duit siapa dia? Budak perempuan. Yang saya tahu tu sebab kawan saya sendiri tu tuan. Dia cerita, dia kata aku tak keluar satu sen pun, dia kata. Dia tak keluar satu sen. Pasal apa? Sebab isteri dia sayang sungguh kat dia. Nak kahwin pun duit isteri juga, saya kata hang teruk sungguh. Dah lah bini bagi duit, ataupun bakal isteri tu bagi duit. Hang cerita kat orang pula. Orang tu diam-diam sudahlah. Jangan cerita kat orang. Ini dia cerita kat orang. Yang banyak berlaku pelajar universiti sekarang ni, pelajar universiti kadang-kadang dia share 50-50 kan. Dia share. Kalau 10,000, perempuan buat keluar 5,000, hak lelaki buat keluar 5,000. Cik relax kan. Padahal share. Beli motor, tuntut kemudian tengok kepada perjanjian. Masa bagi tu, tak kira bagi berapa tu, bagi atas alasan apa. Kalau bagi memang niat nak share, bukan hutang, tak boleh tuntut lah. Tak boleh tuntut. Tapi bila kita bagi niat pinjam, abang ni hutang lah, dia kata orang. Dia bagi tahu awal, nanti lepas kahwin, setahun 2 tahun abang kena bayar balik. Yang tu hutang lah. Tapi saya rasa tak ada kata gitu kot. Nah, kahwin ni tuan-tuan, siapa nak kata gitu? Semua okey belaka, betul tak? Semua okey belaka. Tok Imam suruh buat macam mana pun ikutlah apa yang Tok Imam suruh buat, semua boleh buat belaka. Macam apa? Taklik, tahu taklik, lafaz taklik. Taklik tolak kan? Kedah kan ada. Seluruh negeri kat Malaysia ni semua ada taklik tolak. Taklik tolak ni tuan-tuan, kalau pengantin lelaki tak mau lafaz taklik, boleh. Apabila aku kan meninggalkan isteri aku, apa semua kan, 3 bulan ataupun 4 bulan qamariah berturut-turut, dan aku atau wakil aku tidak memberikan nafkah, bla 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 apa semua kan. Yang tu kalau pengantin lelaki tak mau lafaz, tak mau baca, boleh. Tak mau sign, boleh. Dari segi undang-undang boleh. Tapi nak tanyalah, siapa pengantin lelaki tak mau baca? Masa tu nak tunjuk hero lah. Sanggup belaka. Dah nak kahwin ni semua orang duk kumpul keliling ni. Jadi padahal boleh dia tak baca pun. Tapi bila majlis kahwin ni semua orang tak mau buat masalah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, yang ketiga ni dia kata bahawa dia berbeza. Yang ketiga ni, suami bila dia curi harta ataupun hak milik isteri dia apa ni, dia akan dikenakan hudud, dia akan dikenakan potong tangan sebab suami tidak ada hak dalam harta tersebut. Manakala isteri ni pula, dia tak boleh dikenakan hukuman kerana dia ada bahagian dia. Dia macam kes perceraian sekarang lah. Kalau tuan-tuan tengok kes perceraian sekarang, dia panggil matrimonial assets ataupun matrimonial properties, kan? Harta sepencarian, harta yang diperolehi ketika kahwin. Harta sepencarian, saya bagi contoh dekat tuan-tuan, katalah kita kahwin dengan isteri, suami kahwin dengan isteri,
ada beli rumah. Semasa dia orang kahwin, dia beli rumah. Rumah harga RM300,000. Nama siapa? Nama suami. Kan? Siapa yang bayar? Suami bayar. Isteri bayar tak? Isteri tak bayar apa-apa. Kalau berlaku perceraian, mahkamah syariah dalam negara kita sekarang, termasuk di Kedah ni pun, isteri boleh tuntut, biasanya boleh tuntut 1/3 daripada harta berkenaan, walaupun rumah itu dalam geran nama suami, walaupun suami yang bayar loan. 1/3, kalau 1/3 dah 100,000. Itu tak kira lagi harta tu nilaian dia naik setiap tahun. Tak kira yang tu lagi. Katalah 300,000, boleh dapat 100,000 dah. Kan? Tapi katalah harta tu, rumah tu nama isteri. Kan? Nama isteri. Isteri yang bayar tiap-tiap bulan, isteri yang ambil loan buat pinjaman perumahan. Berlaku perceraian, suami boleh tak tuntut matrimonial harta pencarian? Bila berlaku perceraian, tak boleh. Tak boleh. Itu adalah harta mutlak isteri. Harta mutlak isteri. Suami tak berhak satu sen pun daripada rumah berkenaan. Sebab tu di Malaysia ni, kalau bab harta pencarian, untung jadi orang perempuan. Yang tu untung jadi orang perempuan. Yang bab ni rugi jadi orang lelaki. Menangislah orang lelaki. Kena londeh. Habis orang lelaki. Saya pernah tengok ada suami menangis, tuan-tuan. Saya pernah tengok orang lelaki menangis pasal harta dia habis. Macam kes yang apa ni, yang baru keluar baru ni kan, 30 juta. Kan? 30 juta, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Apa? Dia dapat 30 juta. 30 juta ni tuan-tuan bayang. Agak-agak siapa yang kaya? Lawyer yang kaya. 30 juta. Kalau 20% dah berapa dah? 30 juta. Kan? Oh, kaya lawyer tu. Kan? Oh, lawyer yang kalah macam mana? Lawyer yang kalah. Oh, lawyer yang kalah pun kaya juga. Pasal apa? Pasal yang perempuan tu tuntut 100 juta. Dia tuntut 100 juta. Ni semua kawan saya ni, tuan-tuan. Yang jadi lawyer semua kawan kita. Kan? Yang perempuan tuntut 100 juta. Tiba-tiba hakim buat keputusan 30 juta. Lawyer akan bagi tahu apa kat anak guam dia? Lawyer akan cakap apa? Pasal aku lawan lah, hak 100 juta turun jadi 30 juta, hang dah selamat 70 juta. Jadi aku charge hang 20% daripada 70 juta. Lagi kaya. Tuan-tuan nak tahu lawyer boleh kaya pasal tu lah, kan? Sebab tu tuan-tuan kena ajar anak-anak baca buku biar pakai jadi lawyer lah tu. Jadi kaya. Tapi saya tak kaya lah, orang lain lah kaya. Jadi ada kawan-kawan kata, oh kaya lah lawyer tu, dapat 30 juta. Tak. Yang lagi kaya lawyer yang kalah tu. Sebab dia boleh reduce daripada 100 juta, reduce 30, 70 tu. 70 kali 20% berapa? Kalau 20% lah. Tu kita tak tahu lah dia punya deal dengan anak gua ambil berapa. Tuan-tuan kena tengok. Jadi cara lawyer tengok satu-satu benda tuan-tuan tak sama. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang jadi lawyer ni, dia bukan macam kita cara berfikir kan. Semua berfikir luar kotak belaka. Semua berfikir semua cara luar kain sarung belaka ni, bukan dalam kain sarung lah, luar kotak, luar daripada kebiasaan. Baik. Sekarang kita pergi secara detail benda yang kita bincang, tuan-tuan sekalian. Antaranya ialah kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 233. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib wa 'alal mauludi lahu, wajib atas setiap suami untuk memberi rizquhunna, nafkah, wa kiswatuhunna, kiswah ni pakaian lah. Kita kata kiswah Kaabah kan, itu pakaian Kaabah. Orang Melayu sebut kelambu.
Orang Melayu sebut kelambu. Pasal apa kelambu? Sebab kita tutup dia. Kita panggil kelambu. Wakiswatuhunna. Wakiswatuh ni pakaian lah. Pakaian dia. Wajib ke atas suami ini bagi nafkah dan juga pakaian bil ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya, dengan ma'ruf. Jadi macam mana yang kata nafkah tadi tuan-tuan? Macam mana yang kata pakaian tadi? Iaitu sesuai dengan status isteri berkenaan sebelum kita kahwin dengan dia. Dan juga sesuai dengan status si suami tadi. Tengok keadaan. Yang tu yang saya rasa saya pernah sebut kat sini. Kalau tuan-tuan kahwin dengan anak Tan Sri, dia ada 2 pembantu, dia ada 2 orang gaji, dia tak pernah masak. Bila kita kahwin dengan dia, hukum asal dia, kita tak boleh paksa dia masak. Tak boleh. Kita wajib sediakan, bila kita kahwin dengan dia, hukum asal, kita cerita hukum asal dulu. Wajib sediakan 2 pembantu rumah sama sebagaimana status dia masa dia jadi anak dara. Jadi kalau orang kata untung kahwin dengan anak Tan Sri, dah tak untung. Kan? Kita orang baling je. Nah, kita orang miskin, orang kampung je. Anak penoreh getah kahwin dengan anak dara Tan Sri. Teruk tuan-tuan. Teruk, nak kekalkan status dia tu teruk. Kan? Dia tak akan basuh pinggan. Kita lah kena basuh pinggan. Kan? Dia nak jaga kuku dia tu, kalau basuh pinggan rosak kuku. Macam mana? Yang tu tuan-tuan kena ingat. Itu hukum asal dia. Cuma kebiasaannya dari segi urufnya, biasanya isteri ni dia tak peduli. Kan, bila dia kahwin, katalah dia kahwin dengan pengayuh beca, kan, dia orang kaya, dia kahwin dengan suami pengayuh beca macam di Kelantan. Nah, orang miskin, maka dia pun hidup macam itulah. Dia redha. Pasal tu dia kahwin. Kalau dia tak redha, dia tak akan kahwin dengan orang miskin. Jadi hukum tu berubah. Manakala isteri tu redha, fadal. Kan, silakan kalau dia redha. Tapi kalau nak cakap hukum asal, hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib. Sama juga, katalah isteri tadi dia orang miskin, orang kampung, kahwin dengan lelaki anak orang kaya, Tan Sri. Pergi mana-mana pun naik helikopter. Kan? Oh, hebat. Maka suami tadi wajib bagi nafkah dekat isteri dia, bukan ikut keadaan isteri yang daripada keluarga miskin, tak. Ikut status dia yang kaya tu. Tak boleh lah kata dah engkau miskin dulu, gini-gini, tak boleh. Status suami tu, dah suami kaya, maka kalau dia makan 6 kali sehari, maka wajib disediakan mengikut cara hidup si suami berkenan 6 kali lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab turas mana kitab lama lah, kitab kuning yang kita duduk mengaji tu, ulama dulu-dulu kata 2 kali je wajib bagi nafkah. Dari segi makan 2 kali je wajib. Maknanya berapa? 2 kali. Apa dia? Lunch dengan dinner. Kan? Jadi kita pun bagi duit kat isteri kita, lunch dengan dinner. Breakfast engkau cari sendiri. Boleh lagu tu? Boleh? Tak boleh. Tak adil. Tak adil. Dah. Yang suami ni dah lah ada breakfast, kan? Dah lepas breakfast, brunch pula. Ada brunch lagi. Brunch ni untuk orang yang tak breakfast, yang tidak lunch, dia tengah-tengah baru dia brunch. Dia dah breakfast, dia ada lunch, dia ada tea, dia ada supper, kan? Berapa kali tu? Lepas tu dia ada lunch pula. Lepas lunch pula dia ada tea lagi. Lepas tea dia ada dinner pula. Lepas dinner dia ada supper pula. Tu dia berapa kali? 7-8 kali. Jadi bila dia 7-8 kali, sebagaimana dia macam tu, budaya dia orang kaya, maka macam tu juga wajib bagi kepada isteri nafkah. Saya duduk berkawan dengan satu perempuan Mak Saleh. Oh, ni hebat dia Ustaz, nak cerita kawan Mak Saleh dia masa mengaji dulu, kan. Kawan saya ni, saya banyak belajar English daripada dia. English ni, kalau tuan-tuan belajar English, kan, dia ni
dia memang dibesarkan, kita panggil Victorian punya ethics. Tuan tahu orang putih dia ada Georgian, dia ada Victorian, dia ada benda-benda macam tu. Victorian ni kalau kita tengok tingkap rumah dia lain. Dia ada tingkap yang bentuk tertentu. Bumbung dia lain. Ni orang putih ni cerita orang putih lah kan. Dia macam kita orang Melayu lah kan. Rumah style Bali, tahu Bali? Kan? Bali sungguh. Kita tiru je Bali sekerat je. Bali apa dia? Kursi je Bali, hak lain semua tak ada Bali je. Tapi Mak Saleh yang pegang betul-betul benda ni semua tu Victorian. Sampai tahap cara bercakap pun Victorian. Cara bercakap tu kita dengar apa English dia lain. Kan? Cara makan pun dia ada cara dia Victorian. Jadi saya banyak belajar dengan dia. Perempuan ni dia cerita dia bangga dengan dengan nilai Victorian yang ada pada diri dia. Dia pun ceritalah. Kan? Jadi salah satu benda je, tapi yang ni bukan Victorian. Yang ni saya belajar English dengan dia. Nak cerita kat tuan-tuan. Bila belajar English dengan dia selalu sebut bila kita buang sampah, kalau tuan-tuan lah buang sampah, tuan-tuan sebut apa? Orang Kedah sebut apa? Buang sampah. Orang Kedah. Tahu. Saya minta maaf saya nak sebut tak reti. Saya orang Kelantan, lidah saya memang tak boleh nak sebut. Apa ni tahu. Tak apa ikutlah, tuan-tuan tahu lah kan. Kan? Kalau bahasa kita kata bahasa standard, kita kata tolong buang sampah ke dalam tong sampah. Nampak kan? Ataupun boleh tak hang tolong buang benda ni, buang dalam tong sampah, kan? Itu ayat yang agak teratur. English pun macam tu juga. Jadi dia ni bila dia bercakap English, lah, dia guna perkataan tertentu yang jarang orang guna. Contohnya bin. Tahu tak bin? Tong sampah tu bin. Dia sebut bin it. Kan? Bin it. Dia sebut bin it. Jadi saya pun selalulah bila tengok dia sebut bin it, saya pun sebut bin it. Kan? Jadi bila kawan-kawan Mak Saleh ni dia kata, benda ni macam mana kita nak buang tak buang? Saya kata bin it. Dia kata, wah, you are very English, dia kata. You are very English. Pasal apa? Sebab kita belajar daripada orang yang dia teratur. Kan? Dia teratur. Bahasa dia pun dia ada bahasa-bahasa yang tertentu. Macam orang Kedah lah. Dia pure Kedah ni, bila kita dengar dia bercakap, kita tahu ni betul-betul Kedahnya. Saya ni Kelantan, tapi Kelantan yang dah tak berapa nak ada Kelantan dah. Kan pasal isteri orang Temeloh, anak-anak pun memang tak cakap Kelantan dekat rumah. Jadi Kelantan saya ni ada tinggal sikit-sikit je. Dia lagu tu, kan? Jadi dia lain. Jadi apa nak cerita apa tu ni? Dia pusing jauh. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kata Victorian ni pentingnya apa dia tuan-tuan? Kita belajar daripada orang tu. Kan? Kita belajar daripada orang betul-betul itu. Baru kita dapat dia punya nilai dia tu. Kan? Value dia, protokol, bahasa dan sebagainya. Jadi berbalik kepada persoalan kita ni tuan-tuan sekalian, dari segi nafkah pun benda-benda yang macam tu. Jadi kalau kita ni satu orang yang kaya, kita memang makan 6 kali, makan 6 kali lah. Kalau tuan-tuan ambil hak dalam kitab turas, hak 2 kali tu tak boleh. Sebab tu cerita dulu. Orang dulu memang kadang-kadang dia makan sikit. Orang sekarang dia lain, cara hidup tu lain. Kan? Sebab tu dinner dengan lunch orang putih pun disebut berbeza. Setengah tempat dinner tu bukan makan malam. Dinner tu adalah makan banyak. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi ke England, pukul 1 tengah hari pun dia kata let's dine together. Dia kata, kan? Jom kita dinner, kan? Kita dinner. Kita kata dinner apa? 1 tengah hari. Dah. Pasal apa? Sebab dinner tu maksud makan banyak. Makan banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, sama juga bila kita bercakap bab darah haid. Darah haid dalam mazhab Imam Syafi'i paling lama orang perempuan. Ni soalan nak tanya orang perempuan lah. Kan jangan lari tau, jangan lari nak tanya. Orang perempuan, darah haid paling lama dalam mazhab Syafi'i berapa lama? Berapa?
Tak dengar. Berapa? 15 hari, betul. 15 hari. Paling lama 15 hari. Mazhab apa tu? Mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa penetapan 15 hari dalam mazhab Syafi'i itu ditentukan dengan cara macam mana? Ada dalam Quran kata paling lama 15 hari darah haid. Ada dalam Quran. Tuan-tuan tengok, ada 114 surah, ada 6,000 lebih ayat dalam Quran. Ada tak Quran cerita darah haid perempuan paling lama 15 hari? Ada tak? Ada? Tak ada. Tuan-tuan cari dah, tak jumpa. Memang tak ada. Hadis tuan-tuan korek daripada Sahih Bukhari, Muslim sampai Muwatta Imam Malik, Ibnu Khuzaimah, apa semua, tuan-tuan cari semua dalam hadis-hadis Nabi. Start daripada hadis sahih, hadis hasan, apa semua, tuan-tuan cari. Ada tak hadis yang kata darah haid perempuan paling lama 15 hari? Tak ada. Jadi bila dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, macam mana mazhab Imam Syafi'i menetapkan 15 hari? Macam mana? Sudah. Mengaji mazhab Syafi'i tak tahu macam mana penetapan. Macam mana? Tuan-tuan mengaji kitab-kitab kuning selama ni ada? Tu guru ada tak tu guru bagi tahu? Ada? Penetapan 15 hari dalam mazhab Syafi'i adalah berdasarkan kepada pengalaman kaum wanita zaman itu. Zaman itu. Faham kan? Zaman sekarang kita dah ada cara yang canggih. Maknanya perubatan moden. Siapa yang tahu pasal darah haid perempuan? Siapa yang tahu? Pakar, doktor, pakar dalam bidang perbidanan dan sakit puan. Ni doktor pakar dalam bidang orang perempuan. Darah haid ni siapa yang kahwin lah, siapa yang tak kahwin ni buat-buat tak dengar sudah ha. Lagi gatai nak kahwin pula. Bagi siapa yang kahwin dia tahu. Darah haid, bagi orang lelaki boleh tanya orang perempuan. Darah haid dia ada ciri-ciri yang tertentu. Dia ada ciri yang tertentu. Orang perempuan dia boleh beza. Ni haid ke ni tidak haid. Betul tak orang perempuan? Betul? Ke ada? Betul ke boleh beza? Kalau siapa yang tak tahu hang teruk sangat kan? Darah haid dia boleh beza. Dari warna dia punya kepekatan, texture, dia panggil texture dia, bau dia ada ciri dia yang tertentu. Mana kita orang perempuan ni, bila kita tengok darah haid, kita tahu tu darah haid. Zaman dulu mazhab Syafi'i menetapkan bahawa darah haid ni 15 hari, lebih 15 hari itu istihadah. Darah penyakit. Bila darah penyakit, bila lepas 15 hari wajib semayang. Kalau keluar juga basuh bagi bersih, semayang juga. Zaman sekarang, kalau tuan-tuan tengok 17 hari itu masih lagi darah haid dan tuan-tuan confirm benda tu dengan doktor pakar perbidanan dan sakit puan dan dia mengesahkan itu masih lagi haid, maka dalam hukum fiqh sekarang ni tuan-tuan sekalian, itu masih dikira sebagai darah haid. Nampak? Tuan-tuan kata, Ustaz, saya dah mengaji lama, kami duk kira memang 15 hari je. Tak apa tu terpulang kan, itu terpulang. Dah kita mengaji macam tu, kita yakin macam tu, fadal, silakan. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai hak saya cerita ni boleh. Mana masih lagi dikira haid. Sebab ciri haid tu masih ada pada hari yang ke-16 ke-17. Tapi jarang lah, biasanya jarang. Cuma pengalaman saya adalah seorang dua orang perempuan duk tanya, duk PM ikut Facebook dan sebagainya, duk tanya sebab dia tengok darah haid dia lebih daripada 15 hari dan mengikut kiraan mazhab Syafi'i. Maka jawapan saya ialah kena confirm. Kalau kita yakin dengan pengalaman kita, memadai pengalaman kita tengok 16-17 hari masih lagi haid, maka tak wajib semayang lagi, tak wajib puasa lagi kan? Tapi kalau kita tak berapa sure, kita boleh confirm dengan pakar dalam bidang tersebut, pastikan itu haid atau istihadah. Jadi kalau doktor kata itu bukan haid, itu benda lain, maka benda lain, bila benda lain wajib mandi kan? Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian.
Baik, jadi berbalik pada soal ini, tuan-tuan sekalian, wajib bagi nafkah, mana makan minum berapa kali, wa kiswatuhunna, sama juga pakaian. Pakaian yang macam mana yang wajib suami bagi kepada isteri, sama juga. Mana kalau isteri itu keluarga tertentu ataupun suami itu sendiri dia orang yang hebat, orang yang kaya, apa yang dia pakai, hak itulah hak isteri wajib dia bagi. Wajib bagi pada isteri. Maksudnya, kalau suami tu pakai Rolex yang original, nah, original berapa original? 3,000 lah, katalah 3,000, saya pun tak tahu berapa kan. Katalah 3,000, maka isteri dia pun berhak dapat pakaian yang lebih kurang standard yang sama dengan suami dia. Dia tengok kepada uruf. Tengok kepada uruf masyarakat masa tu. Dan tengok kepada kehidupan suami tu macam mana. Dia tak boleh suami tu dia pakal dengan standard yang tinggi, tiba-tiba isteri dia standard yang rendah. Dia tak boleh. Dia kena standard yang sama. Jadi kalau pergi mahkamah pun, penilaian dia berdasarkan kepada standard suami. Sebab tu yang kes 30 juta tu tuan-tuan sekalian, kalau orang dekat Taman Sejahtera tak ada 30 juta je. Pasal apa? Sebab orang Taman Sejahtera pakai kereta apa? Pakai Proton je contohnya lah kan. Pakai Proton takkan nak kena suruh bayar 30 juta. Kan? Dah lah 30 juta. Ansuran 3 kali je. 3 kali. Ansuran 3 kali. Kita beli rumah kat sini 100,000 pun ansuran sampai 30 tahun. Ya, 30 tahun. 30 tahun kali dengan 12 tu. Berapa kali ansuran tu? Kan? Yang ni orang kaya tuan-tuan. Sekali dia swipe kad kredit tu, berapa puluh ribu dia guna. Orang kita kad kredit kita bukan sekali swipe ke 30,000. Sekali swipe tu maksimum 5,000. Lepas tu tak boleh pakai dah. 5,000 je kita. Kan? Lepas tu tak boleh pakai dah. Jadi dia tengok standard. Kan? Kita tak boleh banding kita. Kita memang tahap kita macam ni lah. Jadi orang perempuan kalau bercita-cita nak pakai baju mahal-mahal, cari suami hak kaya. Cari suami hak kaya. Orang lelaki pun kalau rasa nak pakai hak mahal-mahal, bukan ikut hukum agama ni. Bukan ikut hukum agama ni, ikut kepala kita nak pakai hak mahal tu, nak kahwin dengan tu lah. Apa? Ku putih tu. Tu dah kahwin dengan ku putih dapat lah kan. Cuma berapa bulan boleh bertahan dengan ku putih saya tak tahu. Kan? Itu bukan hukum agama tu, itu pandai-pandai kita ya tuan-tuan. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, alasan dia apa? Alasan dia kerana suami tadi wajib memberi nafkah kepada isteri dia berdasarkan kepada tahap dia. Jadi apabila suami tidak memberikan nafkah ataupun bagi tapi cuai makna dia kurang daripada hak sepatutnya, maka hukum dia apa? Zalim. Hukum dia zalim. Siapa yang zalim? Suami itu zalim. Bila suami zalim, maka pada masa itu isteri berhak mengambil ataupun istilah kita curi harta suami dia tanpa pengetahuan suami. Ni kisah ni sangat popular. Saya percaya tuan-tuan dah biasa belajar kisah ni. Kisah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Dia cerita pasal Abu Sufyan yang kedekut kan, yang kedekut. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Abu Sufyan seorang yang kedekut, dia tak bagi harta yang cukup untuk keperluan isteri dia Hindun dan juga keperluan anak-anak, maka boleh tak? Dia nak tanya Nabi. Dia kata kalau dia ambil, dia kata kecuali dia ambil tanpa izin, tanpa pengetahuan. Nabi kata apa kepada Hindun? Nabi kata khudhi ma yakfiki wa waladi. Dia kata waladaki. Dia kata bil ma'ruf. Nabi kata dekat Hindun, Nabi kata khudhi ma yakfik, ambillah harta dia yang cukup untuk kamu dan juga yang cukup untuk keperluan anak kamu bil ma'ruf. Bil ma'ruf dengan cara patut, reasonable lah. Jangan tuan-tuan mengaji malam ni ustaz kata boleh curi, dia pun tengok tu baik, dia pergi ambil semua. Tak boleh gitu.
Kan kita ambil tu tuan-tuan, jawab depan Allah lah. Kan? Jawab depan Allah, kita kena ingat tuan-tuan, semua benda yang kita duk buat ni memanglah manusia tak tahu, kita terlepas atas dunia ni, tapi kita kena ingat habuan ke akhirat macam mana. Kan? Saya semalam saya duk share berkongsi satu tajuk di Masjid Seberang Jaya tentang proses bagaimana roh, bagaimana proses kematian, nyawa kita dicabut. Cuma tak sempat nak cerita, saya sambung sikit malam ni. Kita nak dapat husnul khatimah tuan-tuan, dia banyak yang saya cerita semalam, dia ada banyak cara dia. Satunya tuan-tuan sekalian ialah kita kena elak daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kan? Supaya bila kita mati tu, roh tu dia keluar daripada tubuh kita, dia keluar tu cantik. Kita nak roh tu keluar tu, bila kita mati tu dia keluar cantik. Saya rasa tak ada di kalangan kita malam ni yang mahu roh dia keluar, contohnya direntak secara kasar, sakit sampai terbeliak biji mata, sampai ditarik dengan seolah-olah seperti daging di atas duri contohnya. Semua orang tak mau, saya tak mau, tuan-tuan pun tak mau. Maka kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, yang semalam saya tak sempat nak cerita, bagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana kematian yang akan berlaku kepada orang yang saleh, kan? Lepas tu kita kata bila bab mencuri ni tuan-tuan, tak apalah suami zalim ke, isteri zalim ke, apa ke, nak curi tu ambil hak patut, jangan ambil lebih. Jangan sampai naya, buat penganiayaan kepada suami kita. Jangan, ambil hak mana perlu. Pasal apa kalau kita tengok? Antaranya ialah supaya roh kita ni tuan-tuan, bila kita mati sebagai seorang yang soleh, bukan orang yang buat jahat. Sebab dalam hadis ni tuan-tuan, hadis Al-Bara bin Azib, disebut innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita' min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Seorang yang mukmin, seorang hamba yang beriman, bila dia berpisah dengan dunia, mana matilah kan, bila berlaku kematian, bila dia berpisah dengan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia masuk alam akhirat, dia tinggal dunia, dia masuk akhirat, kan? Dia dua tu, kita mati masuk akhirat, hidup dia di alam akhirat. Apa yang berlaku? Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turunnya malaikat dari langit. Nah, ni kita nak tahu cara kita mati ni, insya-Allah mati hak elok macam ni yang kita nak. Macam mana? Malaikat turun dari langit. Apa dia tuan-tuan? Dengan keadaan bidul wujuh. Bidul wujuh, dengan wajah yang putih. Putih macam mana tuan-tuan jangan tanyalah, saya pun tak tahu. Tapi kita ni tuan-tuan, manusia ni, bila sebut wajah yang putih, dalam kepala kita tahu cantik. Sebab tu kuah putih kaya. Kan? Kuah putih, saya pun heran. Macam manalah Minah ni boleh kaya. Cara dia buat begitu, begini. Saya kata boleh masuk TV perempuan lagu ni. Saya pun tak faham tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita, tak apalah, itu rezeki dia kan. Dia nak ceritakan itu rezeki dia. Tapi nak cerita ni ramai orang nak putih. Sebab dalam kepala manusia ni putih tu lawa. Ada lagu tu. Jadi Allah Ta'ala tuan-tuan, bila dia cerita kepada kita, sama ada melalui bahasa Al-Quran ataupun melalui bahasa hadis daripada mulut Nabi, dia akan menggunakan istilah yang mudah difahami, yang mudah dihadam oleh manusia. Sebab benda alam akhirat kita tak tahu gambaran macam mana. Jadi cara Allah Ta'ala cerita dekat kita, dia guna istilah-istilah yang biasa ataupun mudah difahami oleh manusia. Dia lagu tu je. Macam bau wangi kat syurga kan? Bau wangi apa? Kasturi. Takkan kasturi je dalam syurga. Takkan kasturi tu tuan. Kalau kasturi atas dunia pun dia ada.
Nampak tak? Syurga ni tuan-tuan, nikmat dia bukan kasturi. Tapi nak bagi kita faham, Allah Ta'ala dia guna nama kasturi. Tapi bau wangi dia, tak tergambar dengan panca indera. Syurga sifat dia macam tu, tak pernah disentuh oleh tangan, tak pernah dirasai oleh panca indera, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh tangan. Dia macam tu sifat dia. Kan? Nama sama, kongsi nama yang sama, tapi hakikat dia lain. Jadi nama kasturi, tapi macam mana? Jauh lebih wangi, lebih baik daripada kasturi. Jadi bila dia kata malaikat turun dari langit, bidul wujuh, putih wajah malaikat, nak gambarnya malaikat dia turun jumpa kita tu bila kita diambang kematian daripada dunia, kita masuk ke alam akhirat tu tuan-tuan, malaikat datang kepada kita dengan wajah yang paling cantik. Ni hak kita nak ni. Hak kita nak ni tuan-tuan. Wajah yang paling cantik. Macam tuan-tuan ada pekerja, nak pekerja pakai buruk nak. Tuan-tuan tengok macam Perdana Menteri lah, bodyguard dia pakai buruk ke pakai lawak? Bodyguard. Cuba tuan-tuan tengok bodyguard PM, bus jacket kan? Kita bus jacket ni pengetua ya. Kan? Guru besar dia dah bodyguard dia bus jacket. Ada bodyguard pakai t-shirt dengan tracksuit, pakai selipar Jepun ada? Ada. Perdana Menteri bodyguard dia tak kira lah 20 orang ke 15 orang ke, bus jacket kan. Kalau tuan-tuan tengok ni bodyguard Presiden Amerika lagi canggih, tu dia apa, cuma hitam tu kan. Tu dia kita tengok kan. Dia lagu tu. Jadi malaikat ni dia datang kepada kita dengan wajah yang sangat cantik. Dia datang kepada kita. Dan bagaimana disifatkan cantiknya wajah malaikat ni? Ka'anna wujuhahum asyamsu. Dia kata sebagaimana macam matahari. Macam mana matahari tu? Kan? Kalau kita matahari lawa matahari. Tapi nak kata cahaya dia tu menerangi, cahaya yang menerangi tu diumpamakan seperti matahari. Kat 9 saya ringkaskan cerita ni. Baik tuan-tuan, seolah-olah macam matahari. Dia membawa kafan dari syurga. Kafan dari syurga pula. Kita kafan daripada mana? Kat kedai nu kan. Order macam biasa kan. Macam biasa. Tuan-tuan agak-agak kalau mati nak naik van jenazah macam mana? Saya, tuan-tuan, ada kawan saya. Dia minta tolong. Jadi saya pun ikhtiar apa semua ni, dapatlah van jenazah. Kan? Dia punya seronok. Naik van jenazah, ambil gambar, dia hantar kat saya. Kan? Isteri saya kata, dia tak sedar diri. Saya kata, tak sedar diri pasal apa? Naik van jenazah, gelak macam tu sekali. Saya kata, habis nak macam mana? Van jenazah kena insaf lah. Dia kata, takut nak mati ni. Dah, saya kata memanglah. Dia happy tu pasal dapat van jenazah. Nak bagi kat kampung dia, dia seronok kan nak bagi kat kampung dia. Tapi biasalah patut van jenazah ni kita. Siapa nak naik van jenazah? Ada siapa nak naik? Semua orang tak mau. Tapi nak cerita seronok sebab boleh bagi sumbangan kepada orang kampung. Jadi van jenazah tuan-tuan, sekarang ni orang duk cari van jenazah elok-elok cari kan. Pasal apa? Sebab seronok kita tengok bila kita bagi sumbangan tu dapat hak elok-elok. Daripada bagi hak nampak tak berapa nak elok tu, kita pun tak berapa syok. Jadi tuan-tuan sekalian, maka yang ni kafan tu daripada syurga. Mak Saleh tuan-tuan dia ada package. Mak Saleh dia ada package. Hang nak mayat hang ni macam mana? Kan? Dia ada package dia. Kita kat Malaysia ni ada juga package, tapi tak seteruk orang putih. Orang putih dia siap dengan lagu. Hang nak lagu apa? Dimainkan masa jenazah bawa pergi ke kubur. Kita ada lagu tu. Lagu orang Kelantan dia nak DK Barat. Tak ada. Kita tak ada lagu tu. Orang putih ada. Nanti daripada van jenazah tu kita akan mainkan lagu. Engkau pilih siap-siap tulis lagu apa yang engkau nak. Dikira lagu tu. Lepas tu nanti nak bawa van apa? Dia ada van Mercedes. Dia lagi canggih tuan-tuan. Mati dah nak van yang hebat.
Jadi yang ni pun tuan-tuan sekalian, hadis ni cerita macam mana siapa yang soleh bila dia mati, mayat dia ni kafan daripada syurga. Kafan daripada syurga. Macam kita lah dapat hadiah kan. Orang pergi Turki, dia bawa balik sejadah Turki. Padahal sejadah kita boleh beli kat kedai kan. Tapi kalau hak daripada Turki tu, dia lebih istimewa. Kan, dia lebih istimewa. Minyak atar beli kat sini pun ada. Tapi kalau beli hak tempat istimewa dekat Mekah tu, dia lebih istimewa. Sama yang ni tuan-tuan sekalian, kafan daripada syurga. Lepas tu wangian pun dari syurga. Wangian daripada syurga. Kita dunia hari ni tuan-tuan, wangian mana hak orang rasa glamour sangat, rasa itu sangat. Paris kan, daripada Paris. Kalau perfume daripada Paris tu, daripada Paris tu, kira tu antara yang orang kata hebat. Lepas tu mereka duduk di sampingnya. Malaikat yang datang tuan-tuan, yang kata muka putih macam matahari tu, duduk di samping dia sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Macam kita lah, kalau kita buat kenduri, orang datang ramai ke orang datang sikit hak kita nak? Datang ramai lah. Lagi ramai lagi hebat. Kalau boleh buat kenduri 3 hari 3 malam, lagi hebat. Dalam 3 hari 3 malam, orang tu dia berapa puluh ribu datang. Macam tu. Macam kuliah juga, ustaz kalau kuliah ada 4-5 orang, malah nak pergi. Dah 4-5 orang pergi pula 2 jam. Allah, lagilah tak ada semangat nak pergi. Tu tak campur jam lagilah ustaz tak mau pergi. Ada tu lah ustaz pun. Kalau tengok orang ramai, dia makin bertambah poin-poin dia. Patut habis pukul 9, 9:30 baru habis. Kan? Itu contoh. Pasal apa? Seronok tu. Tapi kalau tengok 4-5 orang, adalah 4-5 orang, seorang tidur, seorang duduk main handphone, seorang duduk geletek kawan dia lah. Kali patut habis pukul 9, pukul 8:30 habis siap lah. Pasal manusia dia lagu tu. Jadi orang yang mati ni tuan-tuan, bila dia soleh, bila dia jaga, dia ni malaikat datang sejauh mata memandang. Tuan-tuan nak tahu cerita ni, macam tuan-tuan tengok cerita apa saya ingat nak cerita orang putih ni. Tak apalah. Macam cerita Gladiator. Tak tengok Gladiator kan? Ni semua tak tengok ni. Ustaz je syok cerita Gladiator tu. Masa dia tunjuk dia mati tu kan, masa dia tengok roh dia tu, dia tengok mata sayu, dia tengok arwah isteri dia dengan anak dia duduk berlari kan, tengah-tengah pokok tu kan, tengah lalang ke apa tu kan. Ada lagu tu lah. Tapi bukan macam tu. Tapi nak ceritanya ada macam tu lah. Mati yang mana pemandangan tu cantik. Orang putih dia buat gambaran macam tu. Tapi kita tak maulah ambil cerita dia. Kita nak cerita ni dalam hadis cerita ni. Yang sayu mata memandang, ramainya yang datang tu siapa dia? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu malaikat maut datang. Tu dia. Baru malaikat maut datang. Bagi cantik dulu, bagi elok dulu, lepas tu barulah malaikat maut datang. Bila malaikat maut datang, dia duduk di kepala kita, tuan-tuan. Dia duduk di kepala kita. Dia kata apa, tuan-tuan sekalian? Dia datang kepada, dia kata thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si. Dia pun duduk dekat kepala. Lepas tu dia kata fayaqulu ayyatuhan nafsul tayyibah. Dia kata wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang, dia panggil kita tu, dia panggil malaikat maut nak tarik nyawa kita, dia panggil kita dengan panggilan yang baik. Apa dia panggil ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa ataupun wahai nyawa yang baik, wahai diri yang baik, ukhruji, dia kata keluarlah, dia kata keluarlah ila maghfiratin minallah, dia kata keluarlah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata waridwanin, dan mendapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Sedap nak dengar tuan-tuan. Kalau malaikat maut kata lagu tu, ni kematian yang kita mahu.
tuan-tuan. Ini kematian yang kita mahu. Dan dia kata tuan-tuan, roh itu kemudiannya dia keluar sebagaimana air itu keluar daripada dia punya bekas dia tu, kan? Macam tuan-tuan tengok, kalau kita tengok air hujan contohnya, kan, dia keluar tu smooth je, elok je turun, laju je, ada macam kan? Kalau minta maaf lah saya banding macam kita buang air lah, kan, buang air besar, dia keluar akan dia keluar lagu tu. Seronok tak? Ke tuan-tuan suka hak tak sangkut-sangkut? Puas tekan, merah muka-muka, bengkak muka-muka lah, tekan dinding dua-dua belah, tak keluar-keluar. Payah. Tu baru sakit perut, bukannya mati lagi, kan? Kena hak lagu tu, semelit lagu tu 2 jam dalam bilik ayat nyanyi, kan? Tapi cuba tuan-tuan bayang, duduk je dia keluar, tak ada seminit, selesai dah. Dia lagu tu, roh ni dia keluar ni elok je, macam air hujan, macam air turun. Dia keluar elok je, tak ada sangkut-sangkut, tuan-tuan sekalian. Lepas keluar roh, setiap malaikat maut dia datang ambil. Dia datang ambil, selepas dia ambil, malaikat hak lain tidak membiarkan di tangan malaikat maut itu, tapi apa yang mereka buat, ambil terus. Malaikat yang kata muka putih-putih ni tuan-tuan sekalian, tak ada lama roh itu dalam genggaman malaikat maut, tak lama terus malaikat yang kata muka putih-putih ni ambil bubuh pada kain kapan hak dia orang bawa daripada syurga tadi. Ini antara kematian yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia berlaku kepada kita. Dan jenazah kita tadi bila dibawa oleh malaikat tuan-tuan sekalian, dia akan bawa, jadi bau jenazah tu, bau semerbak wangi dia. Jadi mudah-mudahan kita semua pada malam ini tuan-tuan sekalian ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mati kita mati yang sebegitu. Apabila kita berhadapan dengan kematian, malaikat akan turun dari langit dengan wajah yang putih seumpama cahaya matahari yang terang benderang, dan membawa kain kafan, membawa bekas-bekas untuk dibawa roh kita tadi daripada syurga, untuk membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Roh kita keluar menuju kepada keredaan Allah Ta'ala, menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.